Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 10 akan membentangkan mengenai rasuah. Berikut merupakan ahli kumpulan kami. Rasuah merupakan gejala yang sinonim dengan masyarakat kita pada hari ini. Definisi rasuah memberi maksud penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah maupun diskaun. Terdapat 4 punca-punca berlakunya rasuah. Yang pertama adalah kurangnya didikan agama dan iman dalam diri. Seseorang individu itu tidak ambil peduli walaupun mengetahui bahawa rasuah itu dilarang oleh agama dan undang-undang yang menyebabkan mereka mencipta pelbagai alasan untuk membenarkan tindakan tersebut dan mengabaikan kesan buruknya. Seterusnya, punca rasuah adalah apabila seseorang itu mengalami tekanan kewangan dan tekanan kerja yang berlebihan. Kebanyakan mereka mempunyai salah satu daripada masalah-masalah seperti hutang, tunggakan bil, inginkan gaya hidup mewah dan terlibat dengan dadah dan sebagainya. Kos sara hidup yang semakin hari semakin meningkat juga menyumbang tekanan kepada pekerja-pekerja kerana gaji yang diberi tidak setimpal dengan kenaikan kos sara hidup. Yang ketiga, punca rasuah adalah kepimpinan seseorang individu yang lemah, tidak yakin pada diri sendiri dan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Mereka mudah disogok dengan pelbagai kemewahan seperti harta benda, wang ringgit, kedudukan dan pangkat. Akhir sekali, rasuah berpunca dari gaji yang rendah sama ada di sektor swasta ataupun awam. Bagi pegawai yang bergaji rendah dan bekerja di bandar, mereka kerap menghadapi masalah kewangan. Oleh itu, apabila ada peluang untuk melakukan rasuah, mereka tidak berfikir panjang untuk melakukan perbuatan tersebut. Seterusnya, saya Farhana Najwa akan meneruskan pembentangan mengenai undang-undang yang terlibat. Dalam kesalahan rasuah, undang-undang yang terpakai ialah Undang-Undang Jenayah. Undang-Undang Jenayah merupakan suatu jenis undang-undang yang bertujuan untuk mengawal kesalahan yang dilakukan terhadap masyarakat. Selain itu, undang-undang ini juga terkandung dalam Undang-Undang Awam yang mengawal hubungan antara pemerintah atau kerajaan dengan individu dalam sesebuah negara. Secara umumnya, perbuatan jenayah tidak boleh dibetulkan dengan hanya memberikan pampasan kepada pihak yang tercedera atau teraniaya. Seperti contoh situasi di mana berlakunya rasuah ialah seorang kontraktor yang memberikan hadiah berbentuk jam tangan berharga kepada seorang pegawai kerajaan bagi meluluskan projek kepada syarikatnya. Ini dapat disimpulkan sebagai perbuatan rasuah apabila kontraktor memberikan hadiah kepada pegawai kerajaan tersebut demi kepentingannya sendiri. Seterusnya ialah jenis-jenis kesalahan rasuah mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 mengikut Akta 694. Yang pertama ialah meminta atau menerima rasuah mengikut Seksyen 16 dan 17A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 iaitu perbuatan mana-mana orang atau ejen secara rasuah meminta atau menerima satu suapan sebagai balasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara. Yang kedua ialah memberi suapan mengikut Seksyen 17B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, iaitu perbuatan mana-mana orang secara rasah menawar atau memberi satu suapan kepada pegawai awam sebagai balasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara berkaitan hal ehwal pegawai awam tersebut. Yang ketiga pula ialah mengemukakan tuntutan palsu mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 iaitu perbuatan mana-mana orang yang mengemukakan dokumen tuntutan seperti resit atau invoice yang mempunyai butiran atau maklumat palsu dengan niat untuk memperdayakan prinsipalnya. Dan yang terakhir sekali bagi jenis kesalahan rasuah ialah salah guna kuasa mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 iaitu kesalahan yang berlaku apabila pegawai badan awam atau anggota pentadbiran kerajaan yang menggunakan kedudukannya dalam membuat keputusan atau mengambil apa-apa tindakan berhubung dengan sesuatu perkara di mana dia, saudara atau sekutunya mempunyai kepentingan.
Yang seterusnya, isu semasa kes rasuah yang melibatkan dua bekas pegawai kanan Pos Malaysia yang telah dibicarakan di Mahkamah Seksyen di Shah Alam. Mereka berdua bertugas di bahagian pengurusan kenderaan Pos Malaysia telah dilibatkan dengan 5 pertuduhan menerima rasuah sebanyak RM26,000 bagi mempercepatkan bayaran kepada ons-tak-ons logistik Sendang Berhad. Suapan itu diberikan untuk diri mereka melalui pindahan ke dalam akaun bank milik masing-masing daripada syarikat tersebut sebagai upah. Dan suapan itu diberikan bagi membantu mempercepatkan bayaran Pos Malaysia bagi kerja outsourcing line haul and shuttle services Sabah dan Sarawak. Dan pertuduhan itu telah dibicarakan di bawah Seksyen 16A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan dihukum di bawah Seksyen 24 Akta yang sama. Dan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah suapan atau berbentuk wang atau RM10,000 mengikut yang mana lebih tinggi. Dan kes ini telah ditetapkan 13 Januari 2023 sebagai sebutan semula kes. Ini adalah contoh sorotan berita mengenai isu rasuah yang dipetik daripada berita Astro Awani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Berita Awani bersama saya Nur Syazwani Safusham. Untuk jam ini kita mulakan dengan laporan terkini Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah amalan rasuah di negara ini disifatkan berada pada skala yang membahayakan berdasarkan teguran laporan Ketua Audit Negara secara berulang kali dan pelbagai penemuan dalam jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC. Atas dasar itu, baginda bertitah semua pihak tidak boleh memandang ringan, bersifat leka, memilih melakukan penafian dan memikirkan segala justifikasi bagi menidakkan kewujudan rasuah di hadapan mata. Titah baginda semua pihak wajib bersifat berani mengakui berhubung realiti sedang berlakunya amalan rasuah pada skala yang membahayakan berdasarkan teguran dan penemuan berkenaan. Baginda bertitah di Majlis Pelancaran Buku Korupsi dan Kemunafikan dalam Politik Melayu perlunya disegerakan transformasi moral etika di Shah Alam. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang langkah-langkah menangani isu rasuah. Yang pertama adalah menguatkuasakan undang-undang. Badan Kehakiman Negara juga perlu memastikan pembicaraan yang melibatkan isu rasuah dilaksanakan dengan pantas dan adil. Yang kedua adalah memberikan hukuman yang berat terhadap penerima dan pemberi rasuah. Hal ini supaya golongan tersebut diberi pengajaran dan dapat menimbulkan rasa gerun terhadap orang lain yang hendak melakukan rasuah. Yang ketiga adalah memberikan pendidikan tentang amalan rasuah. Hal ini kerana mereka yang terlibat dalam rasuah tidak mempunyai ilmu yang mendalam tentang halal dan haram dalam Islam, iaitu menjuruskan kepada mereka yang mempunyai iman yang lemah. Dan yang terakhir adalah menjalankan kempen yang berkesan dan efektif. Pihak kerajaan seharusnya melancarkan kempen iklan yang efektif dengan menggunakan media sosial untuk memastikan setiap masyarakat didedahkan dengan kesedaran rasuah. Secara kesimpulannya, perbuatan rasuah tetap salah di sisi undang-undang. Gejala rasuah ini hendaklah dibantras agar tidak semakin berleluasa. Jadi, semua pihak hendaklah bekerjasama dalam membantras isu gejala rasuah ini. Hal ini sekaligus untuk melahirkan masyarakat yang prihatin dan peka agar tidak terus menular dalam kalangan masyarakat dan negara kita. Sekian, terima kasih.